Baik, setakat 21 April lepas, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah menerima sebanyak 169 laporan kes dipercayai hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya melibatkan 12 buah negara. Dan United Kingdom merekodkan kes tertinggi iaitu sebanyak 114, diikuti Sepanyol 13, Israel 12 dan Amerika Syarikat 9. Jadi apa langkah yang perlu diambil untuk melindungi kanak-kanak daripada penyakit ini? Dan adakah ibu bapa perlu bimbang setakat ini? Sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut Profesor Madya Dr. Malina Usman, pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia UPM yang bersedia di talian ketika ini. Terima kasih Prof sudi bersama saya pada Buletin Awani jam ini. Apa yang kita tahu setakat ini mengenai penyakit hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya, dan adakah doktor berpandangan ibu bapa perlu bimbang ketika ini, dan apa gejala-gejala simptom tanda amaran yang kita perlu tahu mengenai penyakit ini? Okey, terima kasih Naila. Mengenai penyakit hepatitis akut yang tidak diketahui puncanya ini, ia adalah merupakan sindrom jangkitan yang ditandai oleh gejala seperti keletihan, sakit perut, loya, muntah-muntah, cerit-berit, dan ini diikuti oleh peningkatan enzim HEPA yang dilakukan melalui ujian darah, dan kemudian individu berkenaan akan mengalami masalah air kencing yang berwarna kegelapan. Dan keadaan ini biasanya akan berlarutan, yang mana individu berkenaan akan segera pergilah untuk mendapatkan rawatan di hospital. Bahagian kecil, kira-kira 10% daripada mereka, daripada yang telah dilaporkan itu, didapati memerlukan pemindahan HEPA ataupun liver transplant. Dan apa yang diketahui setakat ini ialah di kalangan mereka yang telah dikesan mempunyai gejala tersebut, sebahagian daripada individu berkenaan, sebahagian besarnya mempunyai positif adenovirus, dan juga sebahagian kecil juga didapati mempunyai jangkitan COVID-19, dan sebahagian kecil lagi mempunyai kedua-dua jangkitan. Jadi pada masa ini spekulasi ataupun hipotesa di kalangan ahli sains dan juga para klinikal dan doktor perubatan kesihatan awam mengandaikan besar kemungkinan di sini virus adenovirus 41 memainkan peranan dalam kemungkinan jangkitan ini. Dan seperti mana yang saya sebut tadi mengenai gejala, ia adalah merupakan gejala letih, sakit perut, loya-loya, muntah-muntah dan cerit-berit, dan ini perlu diperhatikan oleh ibu bapa. Dan perlu berwaspada, cara jangkitan sama lebih kurang dengan COVID-19. Doktor, pada masa yang sama, kes ini bukan sahaja dikesan ataupun dipercayai dikesan di Malaysia, malah kes ini juga disyaki telah dikesan di Indonesia, sekurang-kurangnya 3 kematian, dan juga membabitkan seorang pesakit kanak-kanak di Singapura pada hujung minggu lepas. Apa langkah yang diambil di negara-negara ini, dan apa yang kita tahu mengenai kes-kes yang dikesan di negara berdekatan ini? Dari segi pemantauan kesihatan awam yang saya difahamkan, semua negara-negara mempunyai sistem kesiapsiagaan dalam konteks untuk berkongsikan pola jangkitan bagi penyakit-penyakit baru ataupun penyakit yang muncul semula, dan ini juga sangat relevan dengan penyakit-penyakit berjangkit yang tidak diketahui sebelum ini. Jadi saya berpendapat negara-negara seperti Indonesia dan juga Singapura dan juga Thailand mungkin, dan negara-negara jiran juga mempunyai sistem yang mana mereka mempunyai data semasa berpandukan syur dan nasihat daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dan ini dikongsikan dengan kita dan juga negara-negara lain di dunia. Pandangan Dr. Malina, apa langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa pada peringkat ini? Saya berpendapat ibu bapa perlu berwaspada, maksudnya melalui maklumat yang telah dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan baru-baru ini dengan satu kes yang dikesan di Sabah, bermakna besar kemungkinannya tularan yang disebabkan oleh kemungkinan virus adenovirus ini sedang menular, sebab data-data di negara-negara yang telah mencatatkan kes-kes yang signifikan peningkatan hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya ini. Pemantauan virus adenovirus di dalam najis kanak-kanak itu dapati meningkat, pola itu meningkat di negara berkenaan, dan kita juga bimbang seandainya keadaan tersebut berlaku juga di negara kita. Jadi pada masa ini pemantauan mungkin perlu dilaksanakan, dan di kalangan ibu bapa perlu melihat ada simptom yang kita sebut tadi, iaitu sakit perut, loya, muntah-muntah dan cerit-berit, perlu segera untuk mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital yang terdekat.
Masih banyak yang kita tak tahu mengenai penyakit ini, tapi apa kemungkinan penyakit ini akan menular pada skala yang lebih besar dan mungkin menyebabkan impak yang besar seperti kita menyaksikan pandemik COVID-19, kerana doktor kata mungkin dengan pengesanan satu kes di Sabah ini penularan boleh berlaku ketika ini. Jadi apa kemungkinan ia dapat menular pada skala yang besar? Saya berpendapat dalam konteks pada masa ini disebabkan oleh cara jangkitan tu sama seperti COVID-19. Ya, seandainya kita masih committed, ya, maksudnya terus ya menjaga SOP, menjaga kebersihan tangan dan juga berhati-hati memakai pelitup muka, tularan ini dapat dicegah, ya, dan dalam masa yang sama kita juga perlu mempertingkatkan kesedaran lah, ya, walaupun pada masa ini COVID-19 ya, tidak lagi begitu tinggi kesnya berbanding pada waktu-waktu sebelum ini, namun dengan ancaman acute hepatitis acute yang besar kemungkinan disebabkan oleh adenovirus ini, maksudnya kita perlu berhati-hati pada masa akan datang. Namun dari segi kebolehjangkitan tu, saya berpendapat ia tidak seperti COVID-19 yang sangat mudah berjangkit. Namun kemungkinan itu ada seandainya maksudnya kebersihan tangan dan sebagainya tidak dijaga. Jadi itu kita perlu berikan tumpuan di situ. Doktor, akhir sekali, selain daripada saranan untuk ibu bapa pada peringkat kesihatan awam, pada peringkat penguatkuasaan pula, adakah doktor berpandangan Malaysia patut mengambil langkah yang lebih tegas untuk mencegah kesan atau skala yang lebih teruk, atau patut kita tunggu dan lihat dahulu? Pada masa ini kita memerlukan kerjasama lah daripada orang ramai, ya, individu terutamanya sekiranya mempunyai gejala ataupun simptom berkenaan perlu mendapatkan rawatan di pusat kesihatan, hospital, klinik dan sebagainya, dan mereka-mereka yang bertugas di klinik dan hospital tu perlu pula melaporkan kepada Kementerian Kesihatan. Dan pada pandangan saya di sini mungkin MySejahtera, ya, ataupun sistem notifikasi yang telah digunakan sebelum ini boleh digunakan pakai bagi membolehkan pemantauan, ya, dapat dilaksanakan dan data-data dapat dikumpulkan untuk dikongsikan dengan kita semua. Jadi dengan melalui pengumpulan data sedemikian, ya, kerjasama semua pihak, kita dapat memberikan kawalan dan pencegahan sebaik mungkin dan seterusnya dapat membendung kemungkinan peribadakan daripada berlaku.